Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sila rujuk kepada video-video saya yang lain. Saya selalu bercakap berkenaan pendaftaran jenis pendaftaran perniagaan. Saya juga sering bercakap tentang cukai dan juga akaun. Dan juga saya juga ada pernah bercakap tentang auditor. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengurusan cukai. Semua pihak yang mendapat hasil pendapatan di Malaysia wajib mengisytiharkan pendapatan dan membayar cukai pendapatan. Walaupun memang buat masa sekarang pihak kerajaan, pihak lembaga hasil masih menutup sebelah mata kepada pihak-pihak yang larikan diri daripada cukai. Tapi ini tidak akan berterusan selama-lamanya. Tengoklah, apabila kerajaan tidak ada duit, maka mata yang sebelah itu pun akan dibuka dan anda tidak boleh lari daripada cukai lagi. Jadi semua orang wajib membayar cukai. Jadi bila kita membayar cukai, kita mesti mengisytiharkan cukai kita. Kita mengisytiharkan cukai dengan cara mengira cukai. Jadi saya mungkin adalah lebih baik jika saya mengimbas kembali pada tahun 70-an ataupun 80-an, awal 90-an, di mana pada masa itu apabila kita berniaga ataupun kita bekerja, apabila kita nak membayar cukai, kita kena mengisi borang. Masih lagi seperti sekarang, itu mengisi borang, mungkin borang B, borang BE. Dan tetapi pada masa dulu kita tidak mengira cukai. Dengan kata lain, pada zaman dulu kita membawa semua dokumen-dokumen kita dan kita memberikan dokumen kita kepada pegawai lembaga hasil, pegawai penaksir lembaga hasil, dan pegawai tersebut yang mengirakan cukai untuk kita. Jadi beban tu bukan pada kita. Kita hanya campak saja dokumen kepada pihak lembaga hasil dan mereka mengira. Dan ini membebankan pihak kerajaan. Jadi pada tahun pertengahan 90-an, pihak kerajaan telah memperkenalkan apa yang kita panggil sebagai self-assessment system ataupun sistem taksiran sendiri, yang mana kita mentaksir cukai sendiri. Kita tidak lagi menyerahkan dokumen kepada lembaga hasil. Kita membuat akaun kita sendiri dan kemudian mengira cukai kita sendiri. Kita isi borang dan kita hantar kepada lembaga hasil. Kalau lembaga hasil hendak, barulah didatang periksa dokumen kita. Itulah self-assessment system atau sistem taksiran sendiri. Jadi apabila dengan sistem taksiran sendiri ni, anda sebagai orang yang tak tahu, tidak ada pengetahuan akaun, yang tak faham cukai, yang tentulah tidak mampu mengira cukai. Jadi di sinilah terdapat kerajaan memberikan kelonggaran dengan membenarkan anda melantik pihak ketiga untuk mengirakan cukai anda. Dan mereka ni akan menguruskan harian anda dengan lembaga hasil. Ini dipanggil sebagai ejen cukai. Dia adalah satu kelonggaran dan akaunten, pihak firma auditor banyak mengambil kesempatan ini. Oleh sebab pihak auditor mengaudit akaun syarikat. Tetapi masalahnya, akaun yang diaudit oleh auditor tidak boleh digunakan untuk dihantar kepada lembaga hasil. Jadi kita fikir, kita bayar auditor untuk membuat akaun dan mengaudit akaun. Kita membayar, tetapi akaun itu tetap perlu diubah sekali lagi untuk tujuan cukai. Dan kita terpaksa membayar untuk itu. Sebab auditor, dia menubuhkan sebuah lagi syarikat ejen cukai, di mana syarikat ejen cukai mengambil yuran
untuk mengira balik akaun anda. Jadi firma auditor telah membuat satu akaun, kemudian akaun anda telah dibuat sekali lagi oleh ejen cukai, iaitu pihak auditor sendiri. Jadi anda membayar berkali-kali yuran untuk akaun yang sama saja, dan ia tidak memberi, dia membazir, dan ia tidak pun, akaun yang disediakan oleh pihak auditor tidak pun membantu anda, tidak relevan dalam membangunkan syarikat, tidak produktif. Jadi anda membayar kos-kos ini. Jadi kenapakah kita kena buat akaun dua kali? Kenapa tidak sediakan satu akaun saja? Cukai, kita wajib membayar cukai, tetapi kita wajib membayar cukai, kita sediakan akaun untuk cukai saja. Kita tak payah membuat akaun lain. Tetapi satu kekangan ialah apabila kita menjalankan perniagaan sebagai sebuah syarikat sendirian berhad misalnya, akaun syarikat mesti wajib diaudit oleh pihak juru audit. Jadi pihak juru audit mengaudit akaun bukan mengikut peraturan cukai. Jadi akaun anda tidak disediakan mengikut peraturan cukai. Akaun anda disediakan mengikut peraturan audit, peraturan FRS, Financial Reporting Standard. Dan saya di sini saya ingin bongkarkan bahawa kebanyakan apa yang terkandung di dalam FRS, Financial Reporting Standard, ataupun standard perakaunan adalah sesuatu yang tak relevan, yang tak logik. Tapi akaun terpaksa disediakan bagi memenuhi keperluan FRS ataupun auditor. Dia tidak logik, dia tidak membantu perniagaan, tapi anda terpaksa membayar kosnya, dan yang lebih teruk, dia tidak pula boleh digunakan untuk mengira cukai. Jadi auditor anda terpaksa membayar auditor sekali lagi untuk melantik ejen cukai bagi mengira cukai anda. Jadi inilah yang saya kata sebagai ejen cukai. Jadi pihak firma auditor dia menubuhkan beberapa syarikat setiausaha, syarikat auditor, syarikat akaun, dan juga syarikat cukai, ejen cukai. Jadi di sini mereka mengambil untung mengikut benda-benda berbeza, di mana benda ni tak mendatangkan faedah kepada syarikat dan sebenarnya mampu dielakkan. Misalnya, anda boleh menghantar borang sendiri, anda boleh mengira sendiri, anda dibenarkan. Jadi tapi anda tidak membuat sendiri, anda telah membayar ejen cukai untuk membuatkan kerja anda. Jadi jika anda tidak melantik ejen cukai, maka anda tidak perlu membayar kos tersebut. Tapi masalahnya ialah anda tidak mempunyai pengetahuan cukai. Tetapi satu lagi masalah ialah jika anda menjalankan perniagaan secara syarikat, maka akaun anda wajib disediakan mengikut peraturan auditor atau peraturan FRS, peraturan perakaunan, yang mana ia tidak mematuhi peraturan percukaian dan terpaksa dirombak balik oleh ejen cukai. Jadi di sini anda sebenarnya terperangkap. Tetapi jika anda menemui pegawai lembaga hasil, selalunya dia akan berkata begini, dia akan kata, kenapa anda lantik ejen, kenapa tidak buat sendiri cukai anda boleh buat sendiri. Jadi masalah utama ialah bagaimana untuk mengimbangkan antara semua perkara ini. Jadi kita tahu, anda sebagai pembayar cukai, anda boleh menghantar borang atau mengisi e-filing sendiri. Jadi anda tak perlu ejen cukai, anda tidak wajib nanti ejen cukai. Tapi masalahnya anda tidak ada kemahiran atau pengetahuan untuk mengira.
pada masa sama anda wajib membayar auditor atau juruaudit untuk menyediakan dan mengaudit akaun syarikat. Ini jikalau anda menjalankan perniagaan secara syarikat. Di sini jikalau anda belum pernah melihat video saya yang lain, saya ingin dedahkan kepada anda bahawa terdapat kaedah perniagaan yang lain selain syarikat, yang ianya ialah syarikat tetapi ia bukan syarikat. Ia dipanggil sebagai PLT, perkongsian liability terhad. Ia ialah sebuah mempunyai ciri-ciri syarikat tetapi dia tidak perlu melalui perkara-perkara yang menyusahkan dan membazir. Seperti kalau kita menjalankan perniagaan sebagai sebuah syarikat sendiri bahat. Di dalam PLT, anda wajib membayar cukai. Tetapi anda tidak perlu menyediakan akaun mengikut peraturan auditor. Jadi anda tidak perlu membuat sampai 2 atau 3 akaun. Anda hanya perlu membuat satu akaun khas untuk membayar cukai sahaja. Jadi anda jimat kos auditor, dan juga kos ni bukan saja dari segi wang ringgit, tetapi dari segi masa, dari segi keletihan fikiran. Anda hanya perlu buat satu akaun yang automatik boleh digunakan untuk dihantar kepada lembaga hasil. Jadi apa yang kita perlukan ialah atasi masalah cukai saja. Jadi jikalaulah kita dapat buat satu format, di mana format pengiraan di mana anda sediakan akaun ni akaun yang anda faham dan juga boleh terus dihantar kepada lembaga hasil, maka anda boleh terus menghantar akaun borang cukai anda sendiri berdasarkan akaun tersebut. Jadi kaedah ini telah dibuka setelah kewujudan PLT ataupun setelah perkongsian liability terhad diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Dan ini menyebabkan jikalau kita berniaga secara PLT, kita dapat menyelesaikan semua sekali masalah-masalah yang kita hadapi, kecuali mengira cukai saja. Di mana mengira cukai perlu mengikut kaedah ataupun peraturan mengira cukai tertentu yang selama ini dilakukan oleh ejen cukai. Ejen cukai adalah adik-beradik kepada juruaudit, firma juruaudit. Jadi jikalau yang perlu kita atasi ialah cukai. Jikalau kita dapat mencipta satu akaun, satu sistem format di mana cukai ini bila kita key in formatnya terus mengikut cukai, maka anda sebagai orang biasa pun anda boleh menghantar laporan kepada pihak lembaga hasil. Jadi dengan cara ini sebenarnya dengan kaedah PLT anda boleh melakukan begini. Dan di pihak di pihak kami memikirkan membentuk satu kaedah akaun di mana akaunnya ialah 100% bersesuaian dengan lembaga hasil dalam negeri. Jadi dari pihak untuk menjimatkan cukai, dari aspek perniagaan, anda perlu membuat satu akaun dan anda tidak perlu membayar kos-kos lain. Anda hanya perlu melakukan kos menyediakan akaun. Cukai anda boleh menghantar sendiri. Ini adalah satu budaya baru yang kami ingin terapkan kepada masyarakat perniagaan di Malaysia, di mana kita mesti ingat ada satu peranan industri yang kita panggil sebagai ejen cukai. Dan ejen cukai ni kita boleh elakkan dan kita sepatutnya elakkan kerana ejen cukai ini dia adalah adik-beradik kepada firma auditor, dan dia adalah satu manifestasi daripada ketidakcakapan kerana berfikir secara auditor.
adalah berfikir dari segi ketidakcekapan. Kita sebagai peniaga, kita kita mahu mencapai kecekapan dalam perniagaan. Kita mahu membangunkan perniagaan kita. Jadi di mana aspek ini bukan satu aspek yang dititik beratkan oleh pihak auditor.